Akhirnya Tun M keluar juga dari gua politiknya. Akhirnya Tun M keluar semalam daripada pertapaan gua politiknya selepas kalah teruk lawan Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia baru-baru ini. Akhirnya Tun M yang kalah teruk pilihan raya kecil Parlimen Pulai di Johor dan Dun Simpang Jeram di Johor, semalam barulah kita nampak batang hidung Tun M keluar daripada gua politik dalam Malaysia. Tun, saya faham Tun M takut, bimbang, risau jika PAS Perikatan Nasional kalah teruk lagi pilihan raya kecil di kerusi Dun Pelangai di Pahang. Sampai Tun berkempen, muka pucat, muka ketakutan di Pahang semalam. Tun, kenapa berkempen macam kita sudah masuk PRU 16, macam sudah kita perang besar PRU ke-17? Kesian saya tengok Tun M. Setelah gagal menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, setelah Tun bersama Muhyiddin jadi PM tepi di tepi longkang Istana Agung pasca PRU 15. Modus operandi kempen pilihan raya Tun bersama Perikatan Nasional adalah sama seperti syok sendiri. Cukup memalukan Tun, di usia Tun 100 tahun, Tun masih tak ada rasa malu mengencing kepala rakyat, membirak kepala rakyat, mengasih bodoh rakyat, sehingga berkempen macam orang biul, orang gila, orang nyanyuk di Pahang semalam. Tun M yang amat saya hormati, kenapa semalam Tun M tidak umumkan depan orang-orang Pahang Tun M kalah lawan Anwar Ibrahim? Proses awal kes saman fitnah 150 juta ringgit itu, kenapa semalam Tun M tak nak ulas sebab-sebab Perikatan Nasional kalah teruk? PRK Parlimen Pulai di Johor dan PRK Dun Simpang Jeram di Johor. Oh, dekat 1 bulan dah ni. Tun M hari itu berkempen di Johor, overconfident Perikatan Nasional boleh menang. Tapi dah secara rasmi kalah teruk, Tun M pun tak nak isytiharkan kalah lawan Anwar Ibrahim, lawan Pakatan Harapan dan UMNO di Johor. Tun jangan lari topik Tun. Tun masih tak jawab depan orang-orang pelangai di Pahang semalam tentang skandal rompakan duit Petronas sebanyak 2 bilion ringgit untuk bail out syarikat anak Tun pada tahun 1990-an yang lalu. Tun masih tak jawab skandal rompakan projek orang Melayu lebih 200 juta ringgit depan orang-orang kawasan Dun Pelangai di Pahang. Apa sudah jadi Tun? Sentuhan politik Tun
semakin cacar merbah, semakin kelengkabut, semakin huru-hara. Sejak Tun menangkap Jufazli Syah Ahmad dan menculik Jufazli Syah Ahmad pada tahun 2019 lalu. Saya kesian tengok Perikatan Nasional dan PAS berkempen bersama Tun di Dun Pelangai semalam. Bergaduh macam kita dah masuk PRU 16. Hang adalah orang paling tua dalam percaturan kuasa kita Tun di negara Malaysia ini. Hang sepatutnya menunjukkan contoh yang baik kepada generasi kami. Tapi saya kesian tengok Tun berkempen syok sendiri di Dun Pelangai bersama konco-konconya, berteriak macam orang gila, macam orang kena sawan, macam anjing kurap menyalak bukit Tun. Saya faham Tun. Tun mahu balas dendam depan Agong di Pahang kerana Agong tak lantik Tun jadi Perdana Menteri lagi di Putrajaya. Saya faham Muhyiddin berkempen macam orang gila di Pahang, macam PRU 16, macam PRU 17, kerana Muhyiddin berdendam depan Agong di negeri Pahang kerana tidak dilantik jadi PM ke-10 di Putrajaya pasca PRU 15. Nasi sudah jadi bubur Tun. Sudah terlambat untuk balas dendam. Saya tahu Tun dan Muhyiddin Hadi Bawang tak datang berkempen semalam. Kenapa Hadi Bawang dah tahu PAS dan Perikatan Nasional kalah di Dun Pelangai nanti malam ni? Tun, saya terus terang, menang atau kalah PAS dan Perikatan Nasional di Dun Pelangai, ia tetap tidak akan membantu Tun dan Muhyiddin untuk kembali menjadi Perdana Menteri dari belakang pintu Istana Agong, dari belakang pintu Putrajaya. Tun, zaman sudah berubah. Segala cakap-cakap politik, dupang-dupang yang Tun laung-laungkan semalam, saya tidak akan berhenti bersuara sehingga akhir hayat hidup saya. Kenapa Tun tak bagi tahu saja depan orang-orang Pelangai di Pahang? Saya dan anak-anak bilioner saya tidak akan berhenti merompak sehingga akhir hayat hidup saya. Tun, di dunia ini, Tun berlagak jadi Tuhan depan Allah Subhanahu Wa Taala, depan Agong, depan raja-raja kita, depan 33 juta rakyat. Saya masih ingat Tun menghantar orang tengah dari negara Singapura, dari negara luar, mengarahkan saya untuk tutup mulut, berhenti mengkritik Tun M secara terbuka. Inilah kelemahan Tun M, pakcik-makcik otok arung. Dia boleh mengkritik orang lain, dan apabila rakyat yang paling berbisa mulutnya bernama Jufazli menghentam dan memberi kritikan membina kepada Tun M, terus Tun M mati kojol, kena serangan sakit jantung, masuk IJN, masuk gua, bayar dan upah orang untuk hubungi Jufazli Syah Ahmad. Jufazli tutup mulut. Begitulah karma percaturan kuasa dunia dan karma percaturan kuasa Malaysia Tun.
Saya tidak takut mati, saya tidak takut ditangkap, saya tidak takut diperangkap, saya tidak takut dibunuh, saya tidak takut dimiskinkan. Dan sebab itu saya tidak lari daripada negara Malaysia ini. Saya masih berada di Kuala Lumpur. Tetapi Tun M takut apabila diketuk kepalanya, dihentam bertubi-tubi oleh Jufazli Shah Ahmad. Saya menuntut jawapan daripada Tun M. Kenapa Tun M boleh kalah lawan Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia sehingga Tun M didenda oleh hakim? Kenapa Tun M boleh kantoi merompak dalam Mahkamah Malaysia bersama anak-anak bilioner penyamun Tun? Mencuri 2 bilion ringgit duit Petronas untuk keuntungan syarikat anak Tun, supaya syarikat anak Tun tidak bankrupt, tidak muflis. Kenapa Tun boleh kantoi merompak projek orang Melayu di Putrajaya ratusan jutaan ringgit sehingga Tun boleh kalah awal lawan Anwar Ibrahim dalam perbicaraan Mahkamah Malaysia? Kenapa Tun dan anak-anak Tun masih tidak pulangkan balik semua duit bilion-bilion ringgit yang Tun rompak untuk memperkayakan diri dan anak-anak Tun? Kenapa Tun boleh kalah bersama PAS dan Perikatan Nasional PRU 15, Pilihan Raya Negeri 12 Ogos di 6 negeri Tanah Melayu, Pilihan Raya Kecil di Johor? Kenapa Tun tak boleh jawab semua perkara ini? Bukankah Tun adalah Tuhan dewa politik? Besar kabelnya. Tun juga masih tak boleh jawab. Kenapa Tun menghantar surat kepada 3 Perdana Menteri Negara Haram Israel? Kenapa Tun minta duit, minta dana daripada kabel besar orang-orang Yahudi Israel yang hari ini bangga membunuh orang Islam, orang Kristian di Palestin? Skandal demi skandal politik ini Tun tak boleh jawab. Sebab kata orang-orang Tun M tak boleh kalah, Tun M tak akan kalah. Tun M boleh jadi Perdana Menteri buat kali ketiga. Tun M boleh menghancurkan dan menghalang Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Tun M boleh menghancurkan UMNO, boleh menghancurkan Pakatan Harapan. Tun M kononnya lebih berkuasa daripada Raja-Raja Melayu. But end up, hari ini Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkan sebaliknya. Tun M hilang kuasa, tumbang sebagai Perdana Menteri, jadi PM tepi di tepi longkang Istana Agung bersama Muhyiddin. Parti Pejuang hancur dan pupus bersama PAS dan Perikatan Nasional sampai hancur, tumbang. Tak boleh terima kekalahan PRU 15 sampai jadi gila. Muhyiddin Hadi Bawang, Tun dan macai-macai Perikatan Nasional, PAS, Pejuang, Parti Muda. Tak boleh terima kenyataan, tak boleh move on. Anwar Ibrahim sudah berjaya menjadi Perdana Menteri. Bukan UMNO dan Pakatan Harapan yang hancur dan pupus hari ini, tetapi saya melihat Tun hancur, pupus, berkecai atas izin kuasa Allah. Apa sudah jadi Tun? Dalam sejarah percaturan kuasa dunia ini, kabel-kabel besar Tun terkejut. Tun M kalah dan hancur PRU 15 bersama Muhyiddin, bersama Hadi Bawang, bersama PAS, Perikatan Nasional, Pejuang dan Parti Muda. Apakah tanda semua ini? Inilah karma Tun, inilah balasan cash daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kuasa. Tun M berlagak jadi Tuhan, mengugut saya, menangkap saya. Sedangkan saya adalah insan terpilih sebagai kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia. You cross the red line Tun. Dan sebab itu Tun, di akhir kehidupan 100 tahun ini, Allah Subhanahu Wa Taala hancurkan semua parti-parti politik yang Tun M tubuhkan dalam pembangkang. Sudah terlambat Tun untuk menghancurkan kuasa agung, kuasa Raja-Raja Melayu. Sudah terlambat untuk menghancurkan Anwar Ibrahim, UMNO dan Pakatan Harapan yang semakin berkuasa di Putrajaya.
Sudah terlambat Tun untuk menghancurkan 33 juta rakyat dan negara Malaysia berdaulat merdeka ini yang dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cermin diri Tun. Anda bukan Tuhan di atas bumi Allah ini. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala yang menghancurkan Tun. Depan mata saya, depan mata 33 juta rakyat, depan mata kuasa-kuasa besar seluruh dunia. Tun, untuk makluman Tun, kita sudah masuk fasa percaturan kuasa dunia baru, New World Order. Kita berhadapan dengan satu fasa percaturan real politik Malaysia baru. Kita ada kingmaker baru politik di atas bumi Allah ini Tun. Dan orang itu adalah Jufazli Syekh Ahmad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Checkmate. And masuk perangkap 100 kali. Tun M. Yang gila makin gila, nyanyuk semakin nyanyuk. Biul makin biul. Hancur, pupus dan kalah teruk dalam percaturan kuasa Malaysia sehingga tidak boleh menjawab dan malu nak mengaku dan mengisytiharkan dia kalah lawan Anwar Ibrahim dalam Mahkamah Malaysia, dalam Istana Agung dan Putrajaya. Atas nama Allah yang Maha Kuasa, saya sebagai kingmaker baru politik dunia, kingmaker baru politik Malaysia, saya tidak mahu gulingkan kerajaan Anwar Tun. Saya tidak mahu gulingkan kerajaan agung di Putrajaya. Atas berkat kuasa yang dipinjamkan oleh Allah yang Maha Kuasa kepada saya mewakili 33 juta rakyat kekal menyokong kerajaan Anwar Ibrahim, kerajaan agung, kerajaan rakyat demokratik yang sudah menang PRU15 menghancurkan Tun M dan anak-anak muridnya buat selama-lamanya. Tun, rekod kemenangan saya cukup jelas, terang lagi bersuluh. 4 orang Perdana Menteri perompak maha zalim, maha diktator yang menangkap saya secara zalim. Saya tidak ada jenayah, akhirnya 4 Perdana Menteri perompak itu hancur dan pupus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana saya adalah kingmaker baru politik dunia. Kepada pencatur-pencatur kuasa seluruh dunia, siapa follow game Jufazli Syekh Ahmad akan menang dalam perang percaturan kuasa bumi Allah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Kuasa, pakcik makcik Oto Arung. Tun iblis, tun syaitan, tun dajjal laknatullah tidak ada kuasa. Kerana Jufazli Syekh Ahmad sudah berjaya menghancurkan dan tanam hidup-hidup legasi politik Tun. Perompak, penyamu, penyangak, laknatullah, pengkhianat petualang kepada raja dan negara itu. Game is over Tun. Penjara neraka Jahannam Allah kirim salam rindu. Sekian. Terima kasih.